Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita untuk siri yang kedua dalam Dilema Anda Pakar Jawab. Kali ini kita akan merungkai satu tajuk yang saya kira sangat relevan dengan wanita masa kini, iaitu kebimbangan melampau, berat untuk ku tanggung. Bersama saya, Nurul Hidayah binti Mak Sarip, Ketua Unit Psikologi Kaunseling, Pegawai Psikologi Kaunseling Hospital Selayang. Tahukah anda, wanita mengalami kebimbangan 2 kali ganda daripada lelaki. Sebanyak 60% masalah fobia dan juga kecelaruan obsesif kompulsif adalah berlaku kepada wanita. Apakah itu keresahan dan juga kebimbangan yang melampau? Keresahan, kebimbangan merupakan satu emosi biasa dan emosi yang normal pada semua manusia. Namun, apakah yang mengakibatkan ianya berlaku? Ia terjadi akibat situasi yang mengaktifkan bahagian otak yang mengawal respons simpatetik manusia. Dan ini boleh mengakibatkan berlakunya isu kecelaruan mental dan akhirnya membawa kepada masalah kesihatan mental. Apa yang lebih membimbangkan? Isu keresahan dan juga kebimbangan melampau ini merupakan sejenis gangguan mental. Pelbagai isu yang boleh dikaitkan dengan keresahan dan kebimbangan melampau di kalangan wanita. Contohnya, pasti anda akan merasa bimbang apabila melihat suami anda bermesej dengan wanita lain. Mesti juga anda akan merasa bimbang sekiranya anda melihat kedudukan anda di pejabat telah diambil alih oleh rakan anda yang lebih dipercayai oleh majikan anda. Semua ini boleh menjadikan ianya kebimbangan yang akhirnya melampau dan tidak dapat dikawal, seterusnya mewujudkan masalah kesihatan mental. Jadi, apakah tanda-tanda fizikal yang boleh kita kenal pasti terhadap individu yang mengalami simptom-simptom sebegini? Tanda fizikal seperti jantung berdebar, berpeluh, rasa mual dan ingin muntah, sukar bernafas, getar tangan, rasa seperti hendak pitam dan juga pingsan. Itu adalah tanda fizikal yang boleh kita dapati apabila kita mengalami simptom ini. Kemudian kita lihat pula kepada tanda emosi. Tanda emosi adalah jelas dan mudah untuk dikenal, iaitu adalah tandanya seperti berasa takut, cemas, bimbang, berfikiran yang bukan-bukan, sentiasa merasa curiga kepada orang lain, tidak tenteram, hatinya sentiasa berat dan rasa bersalah serta tidak berasa keruan pada satu hari tersebut. Dan tanda ketiga iaitu ada tanda tingkah laku yang berlaku apabila kita mengalami elemen keresahan dan juga kebimbangan yang melampau adalah kita selalu mengelak daripada mengambil satu tanggungjawab ataupun mengelak daripada berjumpa dengan orang lain serta kita gagal menyempurnakan tugasan kita dengan baik akibat rasa bimbang yang melampau. Dan yang terakhir adalah tanda fikiran kita. Tanda fikiran yang bagaimana kita terlalu memikirkan masalah sehingga benda yang kecil pun kita anggap ia sangat besar dan susah. Dan kita sentiasa berulang-ulang memikirkan perkara yang sama dan akhirnya ia membentuk kepercayaan kita. Ini adalah tanda-tanda kebimbangan melampau yang harus kita kenal pasti. Saya percaya terdapat banyak faktor yang pastinya menyumbang kepada perasaan keresahan dan juga kebimbangan yang melampau, terutama di kalangan wanita. Saya percaya juga tidak ada sesiapa yang inginkan perasaan ini menguasai diri mereka. Mari kita kenali beberapa faktor yang mungkin menyumbang kepada perasaan ini. Pertama, faktor keturunan ataupun faktor genetik. Individu yang mempunyai ahli keluarga yang menghidapi penyakit resah dan bimbang yang melampau ini mempunyai risiko yang lebih tinggi, terutamanya apabila berlaku sesuatu dalam kalangan ahli keluarga terdekat yang akhirnya menyumbang kepada kebimbangan yang melampau. Namun, ia tidak bermaksud seseorang itu akan mewarisi atau mengalami perasaan cemas, resah dan bimbang yang melampau ini daripada ahli keluarganya yang terdekat, walaupun mereka mengalami masalah tersebut. Faktor yang kedua yang menyumbang kepada rasa resah dan bimbang yang melampau ini adalah ketidakseimbangan bahan kimia iaitu neurotransmitter dalam bahagian otak. Bahan kimia utama seperti yang sering dikaitkan dalam perkara ini adalah serotonin. Ini kerana ianya berkait dengan beberapa perubahan fungsi otak yang berlaku yang akhirnya menyumbang kepada perasaan resah dan bimbang yang melampau tersebut. Seterusnya, faktor yang ketiga adalah faktor personaliti diri individu tersebut. Individu yang selalu inginkan kesempurnaan dan sentiasa sensitif adalah lebih cenderung untuk mengalami perasaan bimbang melampau ini. Sebagai contoh, dia ingin merasakan dirinya adalah yang terbaik dan menjadi orang yang paling hebat di kalangan orang yang lain. Dan akhirnya ia akan menimbulkan banyak syak dan wasangka untuk menjadikan dirinya hebat.
Akhirnya apa yang tercetus? Bimbang dan bimbang dan bimbang. Faktor yang keempat iaitu faktor sejarah hidup yang negatif ataupun peristiwa hidup yang tertekan. Contohnya, mereka yang pernah mengalami isu-isu trauma sewaktu kehidupan kecil mereka, penderaan, kehilangan ibu bapa, dan seperti juga yang berlaku sekarang mungkin disebabkan oleh pandemik COVID-19. Memang tidak dapat dinafikan, keadaan pandemik sekarang sangat mencetuskan cemas dan bimbang yang melampau bukan sahaja di kalangan wanita tetapi juga boleh saya katakan lelaki dan wanita. Namun perlu diingat bahawa wanita memang secara fitrahnya mengalami bimbang yang lebih daripada lelaki. Faktor yang terakhir iaitu faktor tekanan hidup seperti masalah keuangan, masalah pekerjaan dan juga isu kekeluargaan. Saya juga percaya apabila ia melibatkan wanita yang hatinya nurani sebagai seorang ibu dan sebagai seorang isteri, mereka sangat mementingkan kesempurnaan dalam keluarga. Pastinya apabila berlaku sesuatu yang tidak baik dalam keluarga mereka, mereka akan mencetuskan perasaan bimbang yang melampau. Siapa yang tidak mahu yang terbaik kepada keluarga, kan? Jadi perasaan bimbang itu tidak salah, tapi perlu dikawal supaya ia tidak jadi melampau dan akhirnya boleh menyebabkan berlaku masalah kesihatan mental. Banyak persoalan yang sampai kepada saya. Adakah penyakit ini boleh dirawat? Allah kata setiap penyakit pasti ada rawatannya. Apabila kita berkait dengan soal perasaan cemas, resah dan bimbang yang melampau ini, pasti ada beberapa pendekatan yang boleh kita gunakan untuk membantu individu-individu yang mengalami masalah sebegini. Rawatan yang pertama yang boleh kita bantu adalah pastinya melalui ubat-ubatan. Pesakit akan diberi ubat untuk mengawal keresahan. Ia berfungsi untuk menyeimbangkan paras bahan kimia, terutamanya serotonin dalam otak manusia. Ubat tersebut mampu untuk menstabilkan semula tahap kebimbangan melampau yang dialami oleh seseorang individu. Jadi, berjumpalah dengan doktor dan jangan malu untuk mengaku apakah masalah anda. Anda boleh dibantu jika anda berkongsi apa yang anda rasai. Rawatan kedua adalah rawatan psikoterapi dan intervensi kaunseling kepada individu yang mengalami perasaan bimbang yang melampau. Pesakit yang mengalami perasaan sebegini boleh dihantar untuk menjalani terapi di mana dalam sesi tersebut mereka akan dibimbing untuk mengenal pasti masalah, mencari jalan penyelesaian serta mendapat celik akal untuk mengatasi isu kebimbangan yang dialami. Sewaktu sesi terapi berlaku, klien akan dibimbing melalui cara daya tindak supaya mereka boleh mengambil langkah yang bersesuaian untuk mengatasi isu kebimbangan yang dialami oleh mereka. Apa yang paling penting dalam sesi psikoterapi tersebut, pesakit akan diajar untuk menangani pemikiran yang negatif sekaligus akan membantu mereka untuk mendapatkan info yang baru dan meluahkan kebimbangan yang dialami dengan cara yang selamat serta merasai disokong oleh orang yang ada di sekeliling mereka. Rawatan yang ketiga adalah teknik relaksasi. Pernahkah anda mendengar tentang teknik relaksasi? Ianya adalah sangat mudah untuk dilaksanakan. Teknik relaksasi seperti pernafasan dalam, meditasi dan relaksasi otot adalah aktiviti yang boleh dilakukan untuk membantu mengurangkan keresahan serta kebimbangan yang melampau. Apabila otot-otot kita menjadi tegang, penting untuk kita meregangkan otot kita melalui senaman ini supaya kita akan mendapat oksigen yang cukup dan akhirnya membantu untuk mengurangkan emosi, perasaan bimbang yang melampau. Selain daripada itu juga, elakkan anda untuk obses terhadap berita-berita ataupun informasi yang tidak tepat. Rajin-rajinlah untuk mendapatkan informasi daripada laman web yang sahih seperti sebenarnya.my bagi mengelakkan berlakunya kebimbangan yang melampau kepada diri puan-puan. Ataupun lebih baik, mungkin anda juga boleh berehat seketika daripada media dalam sesuatu tempoh yang tertentu apabila anda berasai dan mengenal pasti bahawa anda sedang dalam keadaan bimbang yang melampau. Tak salah untuk anda rehat seketika supaya anda mendapatkan relaks yang cukup dan akhirnya boleh membawa kepada kehidupan yang sejahtera. Rawatan keempat yang boleh membantu apabila kita mengalami emosi bimbang yang melampau adalah dengan pengamalan gaya hidup yang sihat. Elakkan makanan yang memberi kesan lemau kepada emosi seperti makanan processing food, jajan, gula,
berlemak, berminyak, bersantan dan banyak kala mengambil sayur-sayuran hijau serta buah-buahan kerana ia akan memberikan kesegaran kepada minda kita sekaligus boleh membantu untuk kita mengatasi kebimbangan yang melampau. Dan seterusnya adalah anda perlu mengamalkan tidur 8 jam yang cukup dalam keadaan yang gelap gelita supaya anda dapat merembes hormon melatonin yang memberikan anda tidur lena. Apakah pentingnya kesan tidur lena ini? Kerana ia mampu untuk membantu anda mengurangkan pemikiran yang negatif, terutama apabila anda berada pada keadaan emosi bimbang yang terlalu melampau. Dan ini berita yang tidak menggembirakan bagi penggemar kafein. Sekiranya anda mengalami stres ataupun emosi pemikiran bimbang yang melampau, anda tidak digalakkan untuk meminum kafein dan jika boleh, elakkan terus minuman yang berkafein serta pengambilan alkohol yang berlebihan. Ini kerana pengambilan kafein dan juga alkohol ini boleh menyebabkan ataupun mengundang rasa stres dan juga bimbang yang melampau. Dan tips yang terakhir yang boleh saya kongsikan adalah bersosialisasilah dengan kawan-kawan anda, jiran-jiran, sesiapa saja yang berdekatan dengan anda untuk anda berkongsi. Paling penting sekali, dapatkan bantuan sekiranya anda rasa memerlukan seseorang untuk meluahkan ataupun membantu anda menangani isu kebimbangan melampau yang anda tengah hadapi. Lakukan jalinan sosial yang positif di mana anda boleh menghubungi talian-talian psikolog sosial yang ada pada masa kini untuk mendapatkan bantuan selain daripada berjumpa dengan pakar, dan anda jangan menjerumuskan diri anda berada dalam keadaan bimbang yang melampau secara bersendirian. Kami ada untuk membantu anda. Akhir sekali, banyakkan berdoa dan berzikir kerana amalan spiritual ini boleh membantu kita untuk mengurangkan emosi-emosi yang melampau termasuk bimbang yang kita semua tidak inginkan kerana ia menjadi satu pemikiran yang negatif dan akhirnya boleh menyebabkan diri kita merasa tidak tenang dalam kehidupan. Kesimpulannya, kebimbangan yang melampau bukanlah satu perkara yang normal dan perlu dirawat. Dapatkanlah rawatan dan jangan segan untuk mengaku diri anda sedang berada dalam isu dan masalah supaya kita sama-sama boleh membantu anda kerana ingat, masalah yang dialami sekarang ada jalan penyelesaiannya. Anda yang menentukan sama ada anda ingin duduk dalam keadaan sekarang atau ingin keluar daripada kebimbangan melampau yang membelenggu anda. Jangan biarkan diri anda terbelenggu dengan kebimbangan. Kita berjumpa lagi di lain masa. InsyaAllah, moga anda semua dalam keadaan tenang dan sihat walafiat. Kongsi emosi, ada solusi. Let's talk Minda Sihat. Salam Psikologi Counseling.